Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya ashabil huquqil wajibati alayya wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya wal amwat wa natubu ilayh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ittiba'ihi wa tamsaku bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya kita tak lupa untuk merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah meringankan sedikit ujian kita dengan menurunkan kadar kes COVID-19 yang berlaku di negara kita. Moga-moga insya-Allah Allah akan akhirnya menarik ujian ini yang dengannya kita menjadi insaf bahawa kita amat lemah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Allah bukan hantar tentera apa pun, sekadar menghantar makhluk dia lebih halus daripada kuman lagi. Dikatakan dia punya saiz yang lebih halus daripada kuman virus biasa. Demikianlah kehebatan Allah SWT. Moga-moga dengan ini kita bertambah insaf akan kekerdilan, ketidakupayaan dan ketidakmampuan kita untuk berdepan dengan sebarang titah Allah SWT. Muslimin, muslimat, mata Allah sekalian, insya-Allah fi tahqiqan wa ta'liman biiznillah, sekadar yang mampu dan diizinkan Allah, kita sambung teks yang menyentuh mengenai Islam ini berdasarkan teks Manusia dan Islam karangan marhum Fasih Datuk Dr. Haruddin, dan kita masih pada bab ke-14 iaitu mengenai rukun Islam, dan kita masih lagi bicarakan rukun yang pertama iaitu mengenai ucapan la ilaha illallah. Kalau dalam teks kita berada pada muka surat 160. Kuliah kita dulu dah setahun dah kan? Bulan 10 tahun 20. Taklah setahun tapi dah setengah tahun dah. Setengah tahun. Penjelasan lanjut beliau mengenai kalimah ini. Kalimah la ilaha il, la ilaha tersusun dengan bentuk yang dimulakan dengan penafian la, iaitu tidak ada Tuhan. Kemudian baru disusuli dengan satu penegasan illallah, penegasan bahawa menafikan semua yang lain, yang ada hanyalah Allah. Menafikan semua kemampuan lain, yang mampu hanyalah Allah. Menafikan semua kekuasaan lain, yang berkuasa hanya fahaman yang tu dah tak ada lah. Kita hanya mengucapkan tapi fahaman tu kan, dikatakan tasawur dari segi kefahaman. Ini berarti bahawa seorang Muslim yang hidup hendaklah membersihkan segala macam Tuhan, kepercayaan, keyakinan, akidah dan sebagainya lebih dahulu. Bersihkan yang ada sebelum kita ambil Allah tolong buang hak lain-lain ni. Dalam bahasa mudah yang kasar disebut pada, kalau kita ada 10 calon bini, kawan sekolah, kawan kolej, kawan universiti, 10 orang.
Sebelum kita nikah ni kita kena buang ke? Buang 9. Kena buang dulu bekat. Nanti lepas nikah dia telefon. I dengar you nikah kan? I macam mana? Kepala otak kau. Jadi beritahu yang 9 tu, minta maaf saya PA nak nikah lah. Jadi awak nampak ni bukan pilihan lah. Saya nak nikah dan Nap. Jadi Nap nampak bukan pilihan. Beritahu 9 ni kau bukan. Yang dapat siapa? Yang dapat, ya, contoh. Yang dapat siapa? I pilih Rosmah. Contoh lah. Jadi yang lain minta maaf. Yang 9 ni saya buang. Baru jadi. Itu merupakan satu kaedah tata cara kita beriman dengan Allah. Buang yang lain, baru ambil dia. Allah tak nak dia digabung-gabungkan dengan mana-mana entiti lain. Tak selayaknya dia digabungkan begitu kan. Jadi keyakinan apa? Keyakinan dia siapa pun. Kalau selama ini kita yakin apa? Contohlah kan, selama ini kita yakin negara yang baik tu negara yang macam mana? Tentu kalau bercakap pasal bab negara, biasa negara yang baik yang hebat yang macam mana dalam keyakinan sekarang? FDI kan gitu kan. FDI dia banyak, berbilion-bilion ke gitu. Betul? Hubungan diplomatik dia hebat kan gitu negara baik. Betul? KDNK sekian kan gitu dia baik dia. Keyakinan ni kena buang. Bukan itu negara baik menurut Islam. Sebab kita orang, bila kita orang Islam nak pakai ayat apa? Ayat Islam ke ayat orang? Macam mana Allah menyebut sebuah negara yang baik? Keyakinan kita dengan yang Allah sebut ni, yang mana lebih hebat agak? Masalah besar umat hari ni kan. Mereka dah tak tahu siapa hebat. Allah sebut ayat yang selalu disebut oleh para ulama bila bercakap pasal negara yang baik, apa dia? Surah Sabah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara kamu yang baik, tayyibah, dan Tuhan yang maha penyayang, maha pengampun. Negara yang hidup dengan prinsip tayyibah. Tayyibah ni apa? Tayyibah ni apa? Dalam senarai tayyibah ni bendanya apa? Kalau ini ada, negara itu baik. Kalau ini tak ada, capalah mana pun dia tak akan jadi baik. Bahkan silap-silap bertambah jahat. Macam kita ada hari ni kan. Kan kita dikejutkan dengan macam-macam fakta yang mengejutkan hari ni kan. Apa tidak sampai di peringkat PDRM pun ada musuh dalam selimut. Tak tahu kan. 34 pegawai. Dan Tuhan, kalau kita hidup dengan taibah ni ada tak ni? Tak ada. Sebab taibah tu ada prinsip. Negara yang taibah hidup dengan apa? Hidup dengan prinsip yang dipanggil saleh. Sebab mana taibah apa dia? Kesalehan. Hidup dengan acuan saleh baik. Bila saleh mana apa? Yang pertama, segala perkiraan dia, segala percaturan dia dimulakan dengan apa? Allah suka tak? Allah suka ke tidak? Itu percaturan dia. Yang pertama sekali Allah. Sebab itu bila dilancarkan lebih kurang sebulan lepas, sebulan ke 3 minggu lepas, mengenai kaedah takbir urus kerajaan yang akan diaplikasikan. Selepas ini apa dia dipanggil? Manhaj Rabbani. Dilancarkan oleh PM. Diusulkan oleh Menteri Jabatan Menteri Datuk Dr. Zur. Disebutkan mengenai apa? Mengenai selepas ini manhaj kita ialah Rabbani. Maknanya apa? Segala takbir urus hendaklah ingat bahawa kita ada Tuhan. Jangan sampai bercakap lupa Tuhan. Ramai orang gitu kan. Takbir urus bukan yang paling kecil sampai bercakap. Bercakap pun ada unsur Rabbani dia. Apa-apa kata Allah?
Quran bila bercakap di Quran SWT jangan apa? Jangan kamu sebut benda kamu tak buat, sembang aja berdegar-degar. Tu yang Allah sebut, yang Nabi sebut. Nabi kata apa? Falyaqul khair. Katakanlah yang baik, au liyasmut, atau diam. Sebab rupa-rupanya apa yang keluar dari mulut kita ni besar implikasi dia. Yang keluar mulut ni besar implikasi. Bukan main-main ni kan. Dan satu hari Nabi sebut apa? Innar rajul yatakallamu bil kalimat la yara biha ba'sa yahwi biha 70 harifan fi nar atau kama. Sesungguhnya seseorang itu, kata Nabi, mengucapkan satu kalimat, tak nampak kalimat tu berat sangat, kalimat tu agak ringan je, dia tak nampak pun beratnya apa, bagi dia kalimat tu ringan, tak ada apa-apa pun. Tapi kata Nabi, kalimat yang dianggapnya ringan ini mungkin akan menyebabkan dia melayang-layang di neraka selama 70 tahun. Kalimat yang dianggap sebagai kalimat apa kata Nabi? Bagi dia la yara ba'sa, tak ada apa-apa. Tapi kalimat tu kata Nabi akan menyebabkan dia melayang di neraka 70 tahun. Contoh, ingat tak kita tentang bahasa Aisyah ketika isteri Nabi yang seorang datang ke rumah Nabi? Satu hari Ummu Salamah berkunjung ke rumah Nabi kan. Apa kata Aisyah? Rasulullah tu spendik dah sampai, spendik kata dia. Kebetulannya Ummu Salamah ni rendah. Jadi spendik. Entah kita boleh guna bahasa-bahasa macam ni maknanya apa? Berkenan ke tak berkenan? Ya, aku tengok pendek ni, kan gitu. Apa Nabi kata? Aisyah, kalau kata-kata kamu dibuang ke laut, laut jadi hitam lah. Kata-kata si pendek ni yang tak ada apa-apa ni, la yara biha ba'sa, nampak macam tak ada apa-apa, tapi kalau buang ke laut, laut hitam. Yang kita ini kan kita kadang-kadang cakap terlajak je kan. Jangan ajar kami tentang perpaduan rumah, contoh kan. Jangan ajar kami, oh sombongnya. Jangan ajar ni maknanya apa? Dan bila kita cakap, kau yang cuba nak ajar aku tau, maknanya apa tu? Ada bau apa tu? Ada bau tak? Ada aroma tu? Aroma sombong. Sedangkan kita sebagai orang Islam tak patut kita cakap macam tu. Sebab yang mengajar perpaduan ni bukan kita, bukan Allah. Bagi orang Islam yang mengajar dia perpaduan siapa? Allah sendiri. Bukan siapa-siapa. Yang kamu kata kat orang tu pasal apa? Kalau kamu orang Islam, kamu tahu perpaduan ni siapa suruh? Bukan orang, Allah. Kalau kamu Islam, kamu faham ini bukan arahan orang, bukan orang suruh, tapi Allah suruh. Saya kadang-kadang rasa kecil hati sikit. Sebab apa? Lately ni, bukan lately dah, kan dah lama dah pun, khutbah Jumaat ada sikit kekurangan bandingkan dulu. Dulu kan khutbah disebut istilah apa? Ada ayat yang hilang daripada khutbah, sedangkan dia cukup penting. Sekarang ni dibaca setakat apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kan? Dekat tu dia kan? Sekarang ni kan? Tuan-tuan dengar khutbah tak? Kerebah habis tu. Sekarang dekat tu. Dulu ditambah tu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dulu panjang, dah pendek sekarang. Umat sentiasa diperingatkan sejak zaman Nabi apa dia? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaklah kamu semua berpegang pada tali Allah. Semua ada berjamaah. Jamaah apa? Bersatu.
padu. Siapa suruh? Allah suruh, bukan orang suruh. Jadi bila kita bercakap macam tu, kita menampakkan apa? Pertama, ada aroma kesombongan. Sekaligus aroma kejahilan. Sebab macam tak tahu kan. Yang mengajak kita bersatu bersama ni bukan manusia, bukan orang, bukan parti, tapi Allah. Sebagai seorang Islam, kita wajib mematuhinya. Setiap ajakan yang namanya kebaikan ni kena diterima sebab dia daripada Allah. Sebab tu kata dia pengarang, untuk kita benar-benar menjiwai kalimah ini, antara prinsip yang kita faham, tolong ubah keyakinan. Kepercayaan ubah. Dulu kita kata negara baik, negara sekian, ikut acuan barat. Baik mesti ada susun stabilan politik, ekonomi, pelaburan. Betul apa lagi ukuran dia? Usaha saham. Apa yang Allah kata tak? Sebab sebenarnya kita kan, kalau Allah tak bagi, tak ada apa. Tuan-tuan, pelabur paling besar siapa? Bagi seorang pelabur terbesar ni siapa? Tak ada siapa berani atas dunia dia kata aku yang paling kaya, tak berani. Tapi Allah sebut dalam Quran, Allahul Ghani, akulah yang paling kaya. Bahkan kamu semua ni kata Allah miskin, apa kedana. Kalau aku tak bagi, kamu tak ada apa. Jutawan balak, mujur ada balak. Jutawan biji, ada biji. Jutawan minyak, banggakan Petronas. Petronas dah mendapat taksus teknik untuk ambil gas merusi, kaedah terapung. Kita hanya buat kaedah gas cara punya. Petronas sumbang kerjaan berapa? 30 bilion setahun. Daripada mana? Betul Allah kata, aku yang kaya, engkau ada apa? Engkau ada apa? Minyak saya punya, gas saya punya, mah belian siapa punya. Jadi kita kadang-kadang Allah Akbar, hatta orang Islam macam dah lupa. Sebab itu macam mana kita boleh menukar keyakinan? Itu kata Muhammad, tu betul kan balik ni keyakinan ni, kepercayaan ni, akidah. Justru maka yang ada dalam diri seorang Islam hanyalah satu kepercayaan, satu keyakinan, satu akidah, hanya kepada zat Allah. Ada satu. Kamu sentuh bab mana pun, contoh ekonomi. Nak bangun cara Allah. Tuan, Allah terang dalam Quran kan, ekonomi yang macam mana yang berkat, yang macam mana yang macam, kata orang macam apa? Macam setan. Mereka berdiri watahabbathu syaitan, mereka berdiri huyuh hayang macam setan, kata Allah. Ekonomi apa? Ekonomi bertaskar riba. Tak pernah stabil kan? Turun naik kejap kan gitu. Cuma dah kita hidup dengan kita rasa macam okey pula kan. Allah kata ekonomi mereka turun naik macam tu lah. Kadang Allah uji sikit kan, Allah uji sikit je. Allah lemparkan kapal evergreen, rentang terusan Suez, apa jadi? Allah hantar apa? Katanya sebabnya apa? Sebab ribut pasir, taufan dari pasir. Zoom, bayangkan tuan-tuan, kapal dekat 1,5 kilometer kapal, rentang terusan Suez, jam. Berapa rugi sejam? Siapa yang buat ni? Ndak ke tuan kapal tu? Tuan kontainer tendak jadi macam tu. Sejam kerugian 1.6 bilion sejam. Berapa minggu? Kat seminggu. Orang nak ke tu? Tak nak. Allah hantar sikit je. Ribut, taufan, pasir sikit, habis. Mana kuasa kamu ni? Ada rasa berkuasa ni. Lepas tu 2 hari lepas kami solat hajat untuk seorang sahabat yang aneh. Dia tiba-tiba hilang ingatan. Kata di imam kami, Ustaz Ramazan kata, kita pun heran macam mana jadikan, tapi mari sama-sama kita solat hajat sama-sama untuk mohon pada Allah.
dikembalikan ingatan ni. Tiba-tiba hilang ingatan. Tuan-tuan ingatan ni boleh beli ke? Ada produk jual ingatan. Bila Allah tarik, tak sahaja boleh bagi. Hanya boleh minta. Kita yang sihat-sihat ni kan, jangan main-main. Tak ada 2 hari Zoom timbalan Nazir kaya pula. Tengah-tengah sihat ni, tiap-tiap petang main pingpong, pagi petang pingpong, exercise. Semalam 3 hari lepas Zoom jatuh stroke terus stroke. Semalam saya tanya kepada bila satu, macam mana ustaz kita? Allah ustaz kesian ni kata. Dia dah benda tiba-tiba kan tak tahu kata. Kawan semalam dia masih lagi dalam keadaan menerima oksigen dan akan dibawa untuk fizio sikit. Tapi dia kata memang tak bergerak lah. Cakap tak boleh, sebelah tak boleh buat. Sekejap sangat. Kata apa? Tiba-tiba. Kita nak apa tu? Sebab itu kepercayaan hanyalah kepada Allah. Keyakinan ni, dan bab apa kita buat, kita yakin. Ni semua berdasarkan Allah. Kita bergerak ni dengan kehendak Allah. Sebab itu kita ada prinsip apa namanya? Lillahi ta'ala. Yang kita baca setiap hari dalam solat itu kan. Dengan makna apa? Aku bercakap ke, aku baring ke, aku tidur ke, aku mati, aku kerja, semuanya lillah. Lillah ni kata Umar tu. Mak lillah ni apa? Ni dalam surah Al-An'am kan dijadikan sebagai iftitah kita. Lillah ni mana apa? Lillah ni mana apa? Lil syariatillah. Lil hukmillah. Dia kamu buat kamu. Setiap beriktibat sahabat sekalian dia tak lepas pada hukum. Contoh. Dia bangun pagi. Buka pintu bilik air kan, buka pintu bilik air. Betul. Ambil wudu gigi. Ini apa hukum? Ini kita sedang melaksanakan hukum apa ni? Dari segi menjaga kesihatan. Tuan-tuan wudu gigi sebab apa? Syok. Dia ada kaitan dengan kebersihan yang diperintahkan oleh Islam. Tiba-tiba terkasar kan. Habis ubat gigi. Keluarlah perkataan. Bagi dah habis ke? Suara tu ada makna tak? Apa hukum suara tu? Ada hukum tu. Sebab itu bila kita cakap ada hukum. Kalau hukum tu saya marah, apa dia? Sedangkan di segi tasawuf kita belajar apa? Jangan cepat marah. Tanya elok. Sebab tu Nabi kata apa? Seorang sahabat tanya, Rasulullah, wasini, wasiatkan aku. Apa Nabi kata? La taghdab, jangan cepat marah. Sebab apa? Ada hukum. Bercakap tinggi rendah ni ada hukum bila ada isi dalam tu. Kerana itu kata dia pengarang, ingat setiap butiran hidup ini berdasarkan kepercayaan kita pada Allah. Maknanya kita ikut kerana Allah suruh berdasarkan acuan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi berperang, Nabi merintah, Nabi bercakap, Nabi macam-macam ni. Itulah ikutan. Kita tak ada pilihan melainkan ikut. Cuma perubahan di mana? Dari segi zaman saja. Tapi prinsip ni tak boleh ubah. Suatu keyakinan yang pasti bahawa kepadanya sama ada sifat, kepadanya lah sama ada sifat rububiyah ataupun uluhiyah. Maknanya kita hanya daripada Allah. Dari siapa? Rububiyah daripada Allah. Maknanya apa? Kita kena fahami bahawa Allah lah yang menjaga kita. Allah lah yang menurunkan segala macam untuk kita. Dia belaka. Oleh kerana dia bagi sekian, maka kita lah juga yang melaksanakan umuran untuk dia sahaja. Sebab yang bagi itu pun dia sahaja. Kalau Tuhan sebut dalam Quran pada, aku turunkan hujan. Pertama sebab apa? Aku cipta kamu. Mak bapak kamu untuk nenek kamu. Kemudian aku cipta langit untuk kamu, bumi untuk kamu. Aku turunkan hujan untuk kamu. Aku sebarkan air itu untuk menyuburkan kamu. Tumbuh macam-macam tumbuhan untuk kamu. Allah tanya, habis itu
Kamu dengar cakap siapa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lam. Kamu tahu aku cipta. Kamu tahu mak bapak kamu aku cipta. Kamu tahu langit aku cipta, bumi aku cipta. Bumi ni aku tunggu aku yang suburkan. Dah tu kamu dengar cakap siapa? Kamu rasa kamu nak menyembah siapa? Nak tak kat siapa kalau bukan aku? Sebab itu sekali dalam benda yang sama ni kan. Seorang daripada ilmuwan kita, Al-Fadhil Ustaz Doktor di awal kitab Dalam Tasawuf Rabbani menyebut kita sebagai insan bukan Muslim kita kena sedar 3 perkara. Antara tasawuf yang kita kena faham dia, pertama, hubungan paling kuat kita adalah dengan Allah. Hak lain kecil. Sebab tak mungkin ada mana-mana makhluk atas dunia mampu mengalahkan Allah. Tolong jaga hubungan. Boleh putih hubungan dengan orang lain, jangan putih hubungan dengan Allah. Sebab dialah yang menentukan segala-gala. Jadi ingat kata hubungan sebenar kita paling kuat kena hubungan dengan Allah. Tolong jaga. Allah minta kita menginsafi bahawa kamu dengan aku ni, aku dengan kamu paling kuat kan dengan orang lain. Tuan-tuan antara kita lah, mak saudara, kakak dengan mak kita kuat dengan siapa? Kalau kita ambil dekat manusia lah. Antara mak kita, mak saudara, kak saudara, sepupu sepapat, baik. Tapi yang paling kuat dengan siapa? Mak kita. Memang kita ada hubungan dengan yang lain, tapi kalau sampai hubungan yang lain itu menyebabkan hilang dengan Allah, tak payah. Hal lain kecil. Sebab itu tolong jaga hubungan dengan Allah. Sebab Allah ni pokok. Allah teras. Putus hubungan dengan dia, tak ada mana yang lain. Waktu Quran sebut pada kita mengingatkan bahawa tolong jaga hubungan Allah. Sebab sebenarnya kata di Quran, kamu dengan Allah yang kamu kena jaga betul-betul. Hal lain tak boleh buat apa-apa kamu. Sebab itu apa Nabi kata, seluruh makhluk berimpun nak beri mudarat pada kamu. Bila Allah tak izin, tak izin. Sama seluruh makhluk berimpun nak beri manfaat kamu. Allah tak izin, tak jadi. Jadi apalah makna yang lain ni kalau Allah tak izin? Tak ada makna. Betul, sebab hadis yang menarik Nabi sebut apa? Seandainya Nabi kata, ditimbang alam ini, langit, bumi dan segala isi, ditimbang. Di sini alam ini seluruhnya, di sini kalimah la ilaha illallah, berat lagi la ilaha illallah. Ada makna alam. Diandaikan kata Nabi, alam ini pula sebuah komponen yang padat, padu, macam batu, tiang padat. Diandaikan bumi ini kata Nabi, alam ini macam satu benda yang padat, takkan mampu sesuatu menembusinya kecuali kalimah la ilaha illallah. Itu hebat. Sebab itu kata dia pengarang, sama ada uluhiyah ke semuanya pun balik pada Allah. Rububiyah daripada Allah kepada kita, uluhiyah daripada kita kepada Allah. Setelah menerima segala-galanya, sebab itu Allah selalu tanya kita, apa kata Allah? Afala ta'qilun. Otak mana? Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'a fayuhbil arda ba'da mautiha inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun. Antara tanda-tanda ayat-ayat kebesaran aku, kata Allah, aku turunkan kilat petir sahu menyambung yang asal kamu menjadi takut. Kemudian aku turunkan hujan selepas itu hingga menyebabkan bumi subur. Allah tanya, kamu tak fikir kan?
Yang merasa pun punya kerja. Sebab itu besokkan di akhirat. Antara sesal paling besar apa? Sesal sebab tak guna ini. Ada akal tak pakai. Sesiapa yang melazimkan membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, dia akan jumpa lah. Kata Syekh Sa'ad Hawat dalam kitab beliau, kupasan mengenai Al-Hikam, syarah hikam dia. Nak ceritanya apa dia? Hebat. Dan ruginya bila kita tak mengenal hakikat ini. Apa kita kata pada akhirat? وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Mereka berkata, Muhammad kata Allah, lau kun, seandainya kita dulu bersedia untuk mendengar, bersedia untuk mendengar apa yang Allah kata dan menggunakan akal kita, tidaklah kita terlantar di neraka ni hari ini. Seandainya kita dulu sudi dengar apa yang Allah sampaikan melalui lisan-lisan para da'i Allah, para ulama umat ini menyampaikan, seandainya kita dulu sudi dengar, pasang telinga, kemudian guna akal kita, apa yang disampaikan betul tak betul? Ya tak ya? Tidaklah kita sampai terlantar begini dalam neraka. Semen jamaah sekalian, kerana itulah sebagai insan beriman ini, jangan sampai kita tak tahu bahawa yang aku terima ini Allah bagi. Allah mulakan dengan apa? Allah mulakan dengan bini dalam Quran, dengan bini. Tuan-tuan, ada 6 ayat ke 8 ayat berderet. Allah mulakan dengan apa? Wa min ayatihi, daripada tanda-tanda kebesaran aku, kehebatan aku, kemegahan aku, kemuliaan, keagungan aku. Itu makna ayat. Allah mulakan dengan kita, kemudian dengan bini kita. Siapa beri kau bini ha? Kalau kita ambil dalam bahasa kampung itu kan, masa kita kahwin, dia tak kedai apa? Dia tak kedai kan pak mah tanggung semua. Daripada kenuri, kenara, sampai belanja mah kahwin, cincin gitu ni, dah kahwin, action dengan dia. Mak kata apa? Siapa tanggung masa kahwin kau? Masa tu agak nak berlawan ke tak? Engkau berbini sebab aku tahu. Aku biaya engkau daripada awal sampai akhir, daripada bertunang sampai nikah sampai. Bila pak rasa macam tu, dan itu memang kenyataannya, kita rasa nak macam mana? Nak melawan? Nak tunduk kena agak muka? Allah tanya kita, min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Bukan aku yang beri pasangan kau. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang reti bahasa yang banyak memikirkan. Allah, terima kasih ya Allah. Beri bini. Aku jadikan isteri pada golongan kaum yakni manusia. Allah sebut satu-satunya. Nak macam mana? Jadi patutkah kita merasa bahawa yang kita ada bukan Allah punya, bukan Allah bagi, tapi bab kata dia qarud min ilmin, ini daripada ilmu aku, kebijaksanaan aku, kepandaian aku. Itu sombong. Itu Allah tenggelamkan dia. Sombong. Kita banyak lupa bahawa yang kita ada ni Allah bagi. Jangan sombong. Itu prinsip rububiyah. Oleh kerana itu kita balas dengan prinsip yang kedua, iaitu uluhiyah. Dah ya Allah, siapalah aku ni ya Allah. Sebab itu kita berucap dengan Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Maha suci engkau ya Allah, maha agung, tak ada apa aku ni ya Allah. Subhana rabbiyal ala wa bihamdihi. Suci engkau yang maha tinggi ya Allah, aku
Aku tak ada apa-apa. Engkau yang segala puji Engkau punya, aku tak ada apa, ya Allah. Itu satu keinsafan yang Allah suka dengar. Tuan-tuan sekalian, ada perkara yang kita kena ingat ialah perlunya kita menginsafiakan detik-detik kebersamaan dengan Allah. Dan kita lupakan detik itu kan. Dan jaga sembahyang nombor satu. Dengan menjaga kedua-duanya ni, rububiyah dan uluhiyah, manusia boleh terhindar daripada berbagai-bagai bencana hidup dan kesihatan. Kemudian mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang sebenar dalam hidupnya. Karena manusia hidup di atas dasar kepercayaan yang tinggi dan tinggi rendah nilai kehidupan manusia kembali kepada tinggi rendahnya kepercayaan yang dimilikinya. Kepercayaan kepada kesaksian Allah adalah nilai yang hak dan paling kudus dan suci. Kita bergerak atas dasar nilai kan? Nak tahu nilai kita tinggi ke rendah, kita pegang apa? Ini senang cerita kan. Pak Mat dapat 1,000 hasil norih dia. Pak Mat dapat 1,000 hasil norih dia. Pak Maun 1,000,000 hasil rasuah dia. Yang mana tinggi nilai? Seribu ke 1,000,000? 1,000,000 hasil rasuah, 1,000 hasil norih kita. Nilai mana tinggi? Kadang-kadang kita hari ini kena lupa nilai. Macam hari ini kan, orang ajak kita, marilah kita bersama. Yang ajak tu ulama. Udahlah tu kan. Saya bila yang opini. Yang suruh siapa? Yang suruh Allah. Yang suruh tu Allah. Tiba-tiba kita seolah-olah apa? Pandang sepi. Ajakan mulia. Ya Allah suruh cuma ulama ni sampaikan. Sebab Allah kata dalam Quran, bila kamu nampak dua golongan Muslim sama-sama mengaku beriman belaka, Muslim belaka, tiba-tiba mereka balah, kata Allah, kamu yang reti apa nak buat? Fa aslihu baina akhawai. Ajak mereka ni berdamai, ajak bersama. Itu fungsi digerak oleh para ulama. Mari bersama balik, kita sama-sama Islam faham. Sampailah kedua-dua yang kata Allah kembali semula kepada jalan Allah. Itu. Tapi kita kadang-kadang dah terlupa nilai itu. Nilai apa? Nilai ukhuwah. Kita lebih bangga dengan nilai apa? Nilai kuasa, nilai jawatan. Kita lupa ukhuwah nilai yang cukup besar. Sebab dia pangkat apa? Silaturahim. Ini nilai paling besar. Dan nilai ketaatan. Cuma bila kita dah lupa yang kita rasa apa? Yang besar yang ni. Yang besar matlamat kita bukan lagi nilai yang Allah letak dalam Quran. Kita akan menanggung rugi yang tak terhingga satu hari nanti. Sebab itu sahabat sekalian, yang kita lupa sebab kepada kemuliaan kita. Kadang-kadang kita ni kan tak sedar kita mulia di kat mana. Kita lupa kemuliaan kita letak dekat mana. Bukan dengan kehebatan kita. Kami ada sekian. Bukan. Kemudian tak letak kat mana. Kami ada sekian member parlimen. Kami ada sekian jawatan. Kami ada. Tak, bukan. Kemuliaan tak letak kat situ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kemuliaan? Karamul mu'min. Karamul mu'min dinuhu. Nabi kata kemuliaan seorang mukmin di mana? Agama. Nak tahu kamu masih mulia tak mulia, kamu ikut agama. Nak tahu kamu ini masih bernilai tak bernilai, kamu ikut agama tidak. Sebab orang mulia orang ikut agama. Ikut agama. Sebab agama ni kata orang apa? Kudus, suci, bersih. Jangan sampai kita lupa kepada teras kemuliaan itu. Karamul mu'min dinu.
Kemudian kamu tetap ke agama kamu. Kalau kamu hidup dengan berlandaskan agama, selama itulah kamu mulia. Bila kamu dah tak pedulikan agama, maka bermulalah kehinaan. Dan hina dan akan berlanjutan. Dan Allah ingat dalam Quran dalam bab ini cukup ketara kan? Cukup ketara dalam Quran Allah ingat kita mengenai agama ini. Antara apa Allah kata? Afaman syaraha Allah sadrahu lil Islam. Afaman syaraha Allah sadrahu lil Islam. Fahuwa ala nurin min rabbih. Apakah mereka kata yang aku bukakan dada untuk menerima Islam, menerima agama Islam, hidup dengan lebih baik yang dengannya mereka berjalan di atas cahaya Allah. Dan tafsir kata apa? Diibaratkan betapa orang yang menggunakan Islam untuk melaksanakan hidup dia ala ni kata tafsir apa? Di atas kan. Ni cahaya Allah. Tuan-tuan, cahaya laju ke siapa laju? Nak cerita kata ulama tafsir apa? Betapa pantasnya kejayaan, kemajuan yang dicapai bila kita hidup berdasarkan acuan agama. Kita biasakan pakai tu slide. Tuan-tuan nampak dalam butang slide sampai? Ke picit sampai atau itu? Ke picit keluar pelah. Nak ceritanya hebatnya kejayaan di bawah agama ini. Jadi untuk itu sebagai insan yang Muslim mukmin, kita dah sewajibnya, kalau tidak kita rugi. Sebab kita ada senjata ampuh untuk mencapai kejayaan. Jadi kita kembali ke sini dan ingat bahawa bila kita kata mengarah, faham tentang uluhiyah ni, maka Allah akan memberikan kepada kita keselamatan, kebahagiaan, kejayaan yang kita dambakan dalam menggerakkan agenda kehidupan kita di negara ini, insya-Allah. Kita yakin Allah akan bersama kita selama dan selagi kita bersama dengannya, insya-Allah. Sekadar itu tangguh tasbih kafarah surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika